Itu dia menarik hari ini di Wanita hari ini 20 Januari bersama dengan saya Farin Ahmad. Hari Rabu ini kami harapkan anda terus ceria dan juga gembira memulakan pertengahan hari baru untuk anda. Bercakap mengenai sesuatu yang baru, hari ini juga saya pasti merupakan suatu hari yang baru untuk anak-anak yang bersekolah. Kenapa saya kata bersekolah? Kerana itulah kita akan bincangkan bagaimana hari ini juga saya pasti ibu dan bapa sibuk melayan kerenah anak-anak yang memulakan persekolahan tetapi secara PDPR. Satu pendekatan dan juga inisiatif yang saya kira merupakan satu sejarah baru juga untuk institusi pendidikan tanah air kerana anak-anak yang bersekolah memulakan pembelajaran mereka secara atas talian dan juga di luar talian, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan ini adalah antara ragam-ragam menarik bagaimana anak-anak ataupun ibu bapa memulakan hari pertama persekolahan mereka di rumah. Dan kalau kita lihat ramai ibu bapa yang dah mula menyediakan ruang yang selesa, ruang yang kondusif untuk anak mereka belajar di atas talian dan sebagainya. Dan ada juga kalau kita lihat yang tak kurang, walaupun tidak diwajibkan, ada yang memakai baju sekolah dan sebagainya. Saya kira bila berbicara mengenai ilmu ataupun pendidikan, ini bukanlah suatu yang kita boleh kompromi kerana ini adalah hak anak-anak. Saya faham banyak reaksi, yang ini pakai suku haji ni. Dan saya faham banyak reaksi daripada para ibu bapa, para guru, di mana ini adalah satu cabaran dan juga ujian baru. Tapi harus saya ingatkan sekali lagi, ini adalah hak anak-anak untuk membentuk masa depan mereka. Nak tak nak, suka tak suka, kita harus membantu. Dan inilah juga masanya untuk semua pihak mengambil langkah proaktif, mengambil langkah yang berinisiatif, tidak kira daripada semua pihak, baik guru, baik ibu bapa. Inilah masa anda untuk bekerjasama, betul-betul memberi sokongan kepada anak-anak. Dan sesuatu yang baru, tetapi inilah yang saya kira dah lama kita harus bersedia dan juga dah jangkakan bahawa dunia pendidikan kita bermula daripada pandemik COVID-19. Beginilah caranya. Dan secara kreatif, secara inovatifnya, pendidikan harus diberikan kepada anak-anak. Baik, sesuatu yang menarik juga, kita dah saksikan pelbagai ragam dan kalau kita lihat apa yang kami kongsikan ini juga adalah apa yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita daripada para ibu bapa. Saya pasti banyak ragam, banyak kerenah dan tidak kurang juga mungkin ada yang mengeluh, merungut, serba kekurangan dan sebagainya. Tetapi saya kira itulah saya katakan, di mana masyarakat harus bekerjasama, mengambil tahu tentang pendidikan anak-anak ini dalam mengatasi masalah mereka. Ilmu harus diberikan. Manalah kita tahu bahawa ini ada hikmahnya dalam membentuk generasi akan datang dengan pendekatan pendidikan norma baharu ini. Mungkin anak-anak dapat dilihat, dapat dicungkil potensi dan juga skill-skill yang selama ini kita tidak pernah tahu. Tapi di rumah dengan rasa selesa, dengan sokongan para ibu bapa, kita mampu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak ini. Okey, itu dia, dengan laptop, dengan tablet. Yang paling menarik perhatian saya, anak-anak memakai baju sekolah. Itulah antara keterujaan anak-anak setiap tahun, tetapi pada tahun ini memang berbeza kerana mereka tidak dapat hadir ke sekolah, dan ini juga yang kita nak kongsikan ataupun tanyakan pengalaman seorang ibu yang anaknya berada di tahun 1. Tahulah kan, tahun 1 ni hari pertama nak pergi sekolah, tapi tahun ni tak dapat nak pergi sekolah. Kita bersama dengan rakan yang juga penerbit Wanita hari ini, Puan Irin Putri Azmi. Assalamualaikum Irin. Waalaikumsalam Farin. Awak bertuah hari ini, awak tak bertugas di Wanita hari ini kerana awak boleh tumpukan perhatian sepenuhnya pada anak yang masuk sekolah tu. Ya, betul. Okey Irin, semangat ni. Boleh ceritakan tentang bagaimana situasi anak Irin sendiri? Okey, kalau diikutkan, kalau tahun lepas dia rasa memang tak puas untuk berada di sekolah sebab di tadika kan berapa bulan saja dia bersekolah tahun lepas. Jadi bila saya kata tahun ni kena masuk sekolah, saya kata big school, maknanya sekolah budak besar kan. Dia rasa macam alamak sedihnya nak kehilangan kawan-kawan. Tapi saya
saya kata, ini dah besar kan, dah 7 tahun, tahun ni kena masuk sekolah, kena sama dengan abang dia dekat sekolah yang sama. Jadi dia pun macam mula-mula dia macam kena pujuk-pujuk sikit lah. Tapi kita dah pergi beli barang, baju sekolah dah beli ke, baju uniform sekolah semua. Itulah. Tapi Irin, sebagai seorang ibu kan, kita macam saya katakan tadi, keterujaan anak tu kita tak boleh nak kawal. Dia nak sangat pergi sekolah. Dia selama ni melihat abangnya ke sekolah. Tapi macam mana Irin memujuk, mengatakan ini adalah satu benda yang baru, memahamkan dia bahawa ini adalah norma baru pendidikan? Ya, so saya kata macam sekarang ni memang saya dah kata, dah bagi tahu dia dah ada countdown. Okey, preschool akan bermula sekian berapa hari lagi. So dia look forward lah macam dia nanti. Tapi bila saya kata, sorry, sekolah tak boleh buka lagi sebab masih ada virus. So kena buat video call kat rumah je. So dia pun macam dia dah set punya mind jugalah. Tapi saya kesian jugalah pada dia sebab kita tahu kalau masuk darjah 1 tu dia satu momen yang sangat-sangat penting dalam hidup kita pun kan. Kita akan selalu teringat momen darjah 1 tu. Tapi bagi dia dan juga rakan-rakan yang lain tahun 1 tu tak dapat rasa momen tu. Saya sendiri pun rasa sedih bagi pihak mereka jugalah kan. Tapi saya harap keadaan akan kembali pulih dalam masa terdekat. So that insyaAllah mereka dapatlah rasa momen melangkah kaki ke kelas di sekolah rendah tu. Tu Irin, saya ternampak ada Ultraman tepi laptop tu. Tu sumber inspirasi ke tu? Ya, betul. Dan sebenarnya hari ini kelas PDPR dia tu di rumah tu sebenarnya hanya sekadar untuk pengenalan, untuk perkenalan dengan cikgu, sekolah dan juga rakan-rakan sekelas. Tapi dia punya semangat sebab sekolah ada bagi modul transisi untuk digunakan di rumah. Dia dah siap buat dulu. Sementara cikgu ambil attendance kan, kehadiran dia dah buat dah. Okey, secara ringkasnya Irin, sebagai seorang ibu, penerimaan anak dan penerimaan anda sendiri sebagai ibu melihat kepada PDPR hari pertama ni. Okey, memang tak boleh nak dibandingkan dengan bila berada di sekolah kan. Tapi kita cuba, saya nampak juga guru-guru cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik. Tapi dari segi teknikal kadang-kadang ada connection yang agak mungkin tak dengar sangat suara sikit kadang-kadang. Tapi itu perkara yang biasa yang kita perlu hadapi. Tapi apapun saya ada bersama dengan anak, terutama untuk hari pertama ni. So sekurang-kurangnya dapat bagi panduan lah. Okey, baik Irin Putri Azmi, terima kasih kerana berkongsi pengalaman anda tentang sesi persekolahan hari pertama untuk anak-anak kita ini semua. Baik, kita juga ada satu lagi yang menarik ingin dikongsikan bersama dengan anda. Satu kompilasi TikTok ragam anak hari pertama ke sekolah PDPR ini disediakan rakan wartawan kami, Syifa. Saksikan. We go on emphasizes how the process of measurement and Selamat pagi semua. Selamat datang ke kelas saya pagi ini. Pagi, sir. Pagi, sir. Pagi, sir. Topik kita pada pagi ini. Okay, so tu je kelas untuk pada hari ini. Kita akan jumpa pada next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Belajar apa tu tadi?